الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله مع المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedang kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Anfal ayat 27. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti jalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya supaya kita memperoleh keredaannya. Ikhwanil muslimin, di antara sifat yang terpuji dan yang wajib dimiliki oleh setiap peribadi Muslim ialah sifat jujur dan amanah. Sifat amanah sangat besar dan tinggi nilainya di dalam syariat Islam, sehingga dianggap tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Dan ketiadaan amanah menjadi satu tanda daripada tanda-tanda orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahdalah." Maksudnya, tiada iman bagi orang yang tiada sifat amanah dan tiada agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Tersebut di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, tanda orang munafik itu tiga perkara. Bila bercakap dia berdusta, bila berjanji dia mungkiri, dan bila diberi amanah dia khianati. Iman Muslim menambah, walaupun dia bersembahyang, berpuasa dan dia telah mengakui dirinya orang Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut sifat amanah pada beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim dan menjadikannya dalil kepada kekuatan iman. Tidak berhias dengan sifat amanah ini melainkan orang yang bertakwa dan benar-benar beriman dan tidak memiliki sifat amanah dan jujur ini melainkan orang mulia, tinggi dan terhormat. Sebaliknya, orang yang paling hina dan tidak berguna ialah orang yang tidak beramanah dan khianat. Ikhwanil muslimin, melaksanakan amanah merupakan kerja yang sangat berat dipikul kerana amanah merupakan tanggungjawab yang akan disoal di hadapan Allah di akhirat kelak. Oleh kerana itulah apabila Allah menawarkan amanah ini kepada makhluk-makhluknya untuk dilaksanakan, maka semuanya menolak dalam keadaan takut, gerun dan bimbang. Adakah mereka dapat melaksanakannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Surah Al-Ahzab ayat 72. Artinya, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung kanan untuk memikulkannya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu, manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Apabila disebut sifat amanah, maka jangan disangka ia hanya merupakan barang-barang berharga yang diamanahkan untuk disimpan atau disampaikan kepada tuannya semata-mata. Amanah sebenarnya merupakan hak-hak Allah, hak-hak diri sendiri dan hak manusia atau makhluk Allah yang wajib ditunaikan. Beriman kepada Allah dan mentaati semua ajarannya adalah amanah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah amanah. Mengajak manusia mendirikan agama Allah dan syariatnya adalah amanah. Mendidik anak-anak dan memelihara anak-anak yatim adalah amanah. Menyampaikan ilmu dan berita-berita yang benar adalah amanah. Sembahyang, puasa, zakat, haji, menyempurnakan timbangan dan sukatan, menunaikan janji dan sebagainya adalah amanah. Menjaga hubungan sesama manusia dan menunaikan hak-hak mereka adalah amanah. Oleh itu, setiap peribadi Muslim wajib menunaikan hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak-hak diri sendiri, hak-hak dua ibu bapa, hak-hak isteri atau suami, hak keluarga, hak jiran tetangga dan masyarakat sekampung, hak majikan, hak ketua dan pemerintah, seterusnya hak rakyat dan masyarakat umum. Pendek kata, amanah itu ialah setiap perkara yang diserahkan kepada manusia untuk dijaga dan dipelihara, sama ada berupa harta benda, amalan atau rahsia. Amanah ada yang bersifat umum, seperti kewajipan dan tanggungjawab, dan ada pula yang khusus, seperti menjaga barang-barang amanah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya amat luas ruang dan lapangan sifat amanah ini, seluas ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang tidak menunaikan amanah, maka dia dianggap pengkhianat dan telah melakukan kezaliman. Dia akan disoal dan dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awas dan berwaspadalah daripada melakukan sebarang kezaliman terhadap manusia, kerana doa orang yang dizalimi itu sangat makbul dan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil muslimin, ilmu yang berada pada seorang alim itu adalah amanah, maka dia berkewajipan menyampaikan ilmu yang benar. Dia wajib beramal dengan ilmunya dan menyebarkannya kepada orang lain tanpa menyembunyikan kebenarannya. Dia hendaklah menggunakan ilmunya dengan ikhlas di tempat-tempat yang berfaedah dan tidak mendatangkan kemudaratan.
Sekiranya baik penggunaan ilmunya, maka ilmu itu menjadi hujah dan bukti kepada kebaikannya. Sebaliknya, jika digunakan pada tempat yang tidak baik dan tidak berfaedah, maka ilmunya menjadi hujah ke atas dirinya sendiri. Seorang peniaga yang beramanah adalah peniaga yang sangat jujur dalam melakukan perniagaannya. Dia tidak menipu, tidak berbohong, tidak tamak kepada keuntungan yang berlipat ganda, tidak berniaga barang-barang yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan manusia, tidak dengki kepada kawan-kawan di dalam perniagaan, kerana dia yakin bahawa rezeki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa menjadi penolong dan rahmat kepada semua manusia. Peniaga yang jujur dan ikhlas akan diberkati perniagaannya. Di akhirat kelak dia akan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Sebaliknya, peniaga yang tidak jujur dan tidak ikhlas akan ditarik keberkatan harta bendanya, sama ada di masa dia hidup atau selepas matinya, dan dikeluarkannya daripada golongan orang mukmin yang bersifat amanah. Maka diri dan perniagaannya tidak akan ke mana-mana dan sentiasa terdedah kepada kesusahan dan kehancuran. Ibu bapa, guru dan pegawai pendidikan menjadi pemegang amanah di dalam menjaga dan melaksanakan proses pendidikan anak-anak. Mereka akan ditanya dan disoal tentang pelaksanaan pendidikannya di akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'a, hafiza dhalika am dhayya." Rawahul Bukhari. Maksudnya, sesungguhnya Allah akan bertanya setiap penjaga tentang apa yang di bawah jagaannya. Apakah dia menjaga atau mensia-siakannya? Ikhwanil Muslimin. Kekuasaan atau pangkat yang diperolehi oleh seseorang dengan cara yang benar adalah amanah yang besar yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Oleh itu wajib ditunaikan dengan ikhlas, jujur dan sebaik-baiknya. Penyalahgunaan kuasa adalah satu pencabulan terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Sebarang pencarian harta, penambahan daripada gaji atau upah yang sudah ditetapkan dengan mengguna kuasa atau kedudukan yang diamanahkan dengan cara yang tidak benar di segi agama dan undang-undang adalah merupakan usaha dan kerja yang haram, dan memakan makanan daripada hasil usaha yang haram itu adalah hukumnya haram. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi." Maksudnya, mana-mana daging yang tumbuh daripada harta haram, maka api neraka sangat-sangat mengutamakannya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'malnahu ala 'amalin farazaqnahu rizqa, fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghulul." Rawahu Abu Dawud. Maksudnya, barang siapa yang kami lantik dia sebagai pegawai pada sesuatu pekerjaan, lalu kami berikan dia satu rezeki yakni upah atau gaji, maka yang ia ambil selain itu adalah satu pengkhianatan. Mengkhianati amanah atau mensia-siakannya adalah salah satu daripada tanda-tanda kehancuran dan tanda-tanda kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya bilakah berlaku kiamat, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila amanah disia-siakan. Ditanya lagi, apakah maksud disia-siakan itu? Jawab baginda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah." Hadis rawahul Bukhari. Maksudnya,
Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kemusnahannya. Memilih pemimpin yang berkelayakan adalah amanah yang wajib ditunaikan oleh rakyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksudnya sesiapa yang melantik seseorang untuk memimpin sesuatu jemaah sedangkan masih ada daripada kalangan jemaah itu orang yang lebih diredai Allah daripadanya, yakni di segi kelayakannya, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati orang mukmin. Akhrajahul Hakim. Ikhwanil muslimin, zaman sekarang ini adalah zaman yang penuh dengan perlombaan mencari nama, pangkat dan pengaruh dan harta. Zaman yang penuh dengan ujian. Apakah saat yang telah diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tiba? Marilah kita jaga diri, keluarga dan masyarakat kita agar kita sentiasa menjadi orang mukmin yang ikhlas, beramanah dan beristiqamah dalam beragama dan tidak menjual agama dengan harga yang murah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Artinya, sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap seorang yang khianat lagi tidak bersyukur. Surah Al-Hajj ayat 38. Ikhwanil muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah agar mengangkat wabak yang sedang melanda negeri dan negara kita ini. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari kemurkaan Allah, serta jangan lupa mematuhi SOP yang ditetapkan. Khatib juga ingin mengingatkan bahawa mengambil rasuah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah adalah perbuatan haram dan hina serta buruk akibatnya di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin mengambil kesempatan untuk mengajak sidang Jumaat dan umat Islam agar lebih cakna kepada sesama Islam, terutamanya golongan yang memerlukan dengan menyalurkan sumbangan, sama ada zakat, sedekah dan wakaf, khususnya melalui Majlis Agama Islam Kelantan, selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk memungut dan mengagihkan zakat dan sedekah di negeri Kelantan. Mudah-mudahan mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.